InsyaAllah kita akan bersama-sama ikuti Remaja IKIM FM. Kalau anda mungkin dah pun bersama-sama dengan Remaja IKIM FM untuk tahun 2013 ini, pembaharuan kami bawakan, dan ini sekali lagi yang bawakan Ustazah Fatimah Syarha, yang saya percaya ramai nanti-nantikan kemunculan Ustazah dalam slot Remaja IKIM FM. Alhamdulillah dapat bersama-sama luangkan masa bersama dengan Remaja IKIM FM untuk berbicara berkenaan dengan isu-isu remaja, isu-isu anda, isu-isu saya remaja lagi ke? Okey. Dan rakan-rakan saya insyaAllah malam ini, kurang lebih setengah jam ini, anda boleh sama-sama berkongsi apa juga pandangan anda, apa juga soalan anda, kemusykilan berkenaan dengan topiknya. Saya suka. Saya percaya anda juga suka, rakan-rakan remaja. Saya memang suka sangat dengan topik ini. Awal saya nak alu-alukan dulu kedatangan Ustazah Fatimah Syarha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dapat memenuhi undangan kami bersama-sama memeriahkan lagi Remaja IKIM FM untuk sama-sama kita berkongsi ekspresi bersama dengan rakan-rakan saya. Dan malam ini ekspresi apa yang bakal kita kongsikan insyaAllah, topik yang kita bakal bicarakan berkenaan dengan I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. I love you anda kepada yang lain-lain tu saya tahu macam mana anda boleh ekspresikan. Tapi pada malam ini insyaAllah kita akan berbicara berkenaan dengan I love you Allah. Kita ketepikan yang lain, kita fokus pada yang satu. Redha Allah itu kita cari, I love you Allah, bagaimana untuk kita ekspresikannya. Dan saya nak mengalurkan anda untuk bersama kami. Talian kami dibuka mulai sekarang sehingga ke penghujung remaja nanti. Anda boleh dial 03-6205-1500. Juga di talian SMS kami typekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantarkannya ke 39111. Dan seperti biasa, laman utama kami di Facebook IKIM.FM. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang dah pun like fanpage Facebook kami. Anda boleh bersama-sama berkongsi apa juga ekspresi anda, bagaimana cara anda untuk ekspreskan rasa cinta, rasa benar-benar sayang kepada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah masanya anda boleh berkongsi soalan anda, sebarang kemusykilan bersama-sama dengan kami insya-Allah. Dan saya nak mulakan terus Remaja IKIM FM. Adakah anda dah bersedia? Insya-Allah kita akan sama-sama ikuti topiknya I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Terus bersama dengan Ustazah Fatimah Syarha. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji buatmu, duhai Allah, Rabb sekalian alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu kami menyembah, padamu kami mohon pertolongan. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan juga salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda serta sahabat baginda semuanya yang mulia dan dekat di hati kita. Kutebarkan salam, sebarkan bahagia buat semua dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Faiz, apa khabar malam ni? Alhamdulillah, sihat. Saya semangat saya nak teruskan malam remaja ni. Alhamdulillah, saya pun seronok tengok kat Facebook kita pada malam ni ya. Kita ada remaja, kita ada ibu remaja. Betul. Yang berusia 50 tahun pun ada. Terima kasih banyak. Puan Sukartini Sukiman, subhanallah. Semangat saya tengok ibu generasi baru ni. Saya betul. Subhanallah. Dan petang tadi pun ya DJ Faiz, ada yang call daripada Brunei. Tak sabar nak bersama kita pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih. Banyak warga Brunei dengarkan kami. Okey, terasa macam berada dalam satu keluarga besar pada malam ini. Moga Allah sudi memberikan kita semua keberkatan. Doa-doalah moga Allah juga sudi meletakkan di lidah saya ini kebenaran, insya-Allah. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan, moga ya ada yang sudi menegur mana yang silap, menambah mana yang kurang, memberitahu mana yang saya tak tahu, dialu-alukan. Baik, pada malam ni kita nak bincang tajuk tentang I love you Allah. Saya yakin dan percaya semua pendengar Radio IKIM pada malam ni cintakan Allah. Betul? Betul. DJ Faiz pun? Saya. Sudah tentu ya. Tapi apa caranya kita nak ekspresikan cinta kita kepada Allah? Baik. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat baik pada kita. Saya. Terlalu banyak ditunjukkan bukti cintanya pada kita. Pelbagai hadiah ya DJ Faiz Allah hulurkan buat kita. Apa contohnya?
nikmat usia, sihat, banyak sangat Ustazah. Subhanallah Tak ya. terkira, tak terhitung sebenarnya. Subhanallah ya. Makan kita, minum kita, cahaya, oksigen yang kita sedut, pakaian kita, tempat tinggal kita. Tak terhitung ya, subhanallah. Pernahkah kita bangun pagi, kita minta daripada Allah dicukupkan oksigen pada hari ini? Rasanya ramai kot tak pernah ya. Tapi banyak perkara kita tak minta pun Allah sangat bermurah hati nak bagi. Apatah lagi perkara yang kita minta dan doa sungguh-sungguh pada Allah. Lagi Allah suka. Lagi Allah nak bagi pada kita. Tapi berapa kali dalam hidup kita, kalau kita hitung, kita pernah doa dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh kepercayaan bahawa Allah akan makbulkan doa tu. Berapa kali? Cuba kita cek muhasabah. Sebelum kita nak blame Allah, tak pernah nak penuhkan kemahuan kita. Cuba tanya diri kita, apa yang kita bayar untuk membeli sesuatu yang mahal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya DJ Faiz, hadiah paling mahal di dunia ni berupa iman dan Islam pun turut sudi Allah berikan pada kita. Allah pilih kita. Jadi kita kena jaga sungguh-sungguh nikmat ni. Dan yakin nikmat ini boleh memberikan kita suatu kehebatan, ketenangan, kebahagiaan dan segala-galanya dalam hidup ini yang kita cari. Ini rahsia dia. Ini yang nak kita jaga sungguh. Subhanallah, ya, kita nak menjiwai cinta Allah sangat tulus pada kita. Tapi sejauh mana kita pula ekspresikan cinta kita kepada Allah? How to show I love you Allah. Sebagai bukti kita pun balas cinta Allah. Bahkan kita ingin nyatakan kepada Allah bahawa kita bergantung hidup dan mati hanya kepada Allah. Sebab dalam dunia ni memang tak akan ada siapa pun boleh tandingi Allah. Allah lah sebaik-baiknya. Kalau suami kita bagi kita makan minum, Allah pencipta suami kita dan makanan minuman kita. Kalau anak-anak kita bagi kita ceria dengan keletah dia, Allah itu pencipta anak-anak, penjaga kepada kesihatan anak-anak. Ya, subhanallah. Jadi Allah lah sumber segala kebahagiaan. Yang lain tu dahan-dahannya saja. Ya. Biarpun ya kebesaran Allah tak terjejas pun kalau kita tak ekspresikan cinta kepada Allah. Tapi hidup kita, kemuliaan kita akan terjejas teruk tanpa cinta pencipta. Tak ada apalah kita kalau tak kenang jasa Allah yang terlalu banyak untuk kita ni. Jadi pada malam ni kita nak doa sungguh-sungguh. Saya nak ajak sungguh-sungguh remaja kat luar sana. Malam ni kita nak beritahu Allah Subhanahu Wa Taala, I love you Allah, dengan 5 tips. Ada 5 tips. Saya nak kongsi ni. Macam mana kita nak ekspresikan? Pertama, kita nak kenali dia. Kedua, kita nak baik sangka sungguh-sungguh padanya. Ketiga, kita nak cintai apa yang dia cintai. Keempat, kita nak benci apa yang dia benci. Dan yang kelima, kita nak agungkan dia dengan sebenar-benar pengagungan. DJ Faiz, kita tengoklah ya berapa tips yang sempat kita hurai pada malam ni. InsyaAllah. Sebab semuanya rasanya panjang saya nak hurai ni. Tak saya apa, tak ada tahu. peluang kita bersama lagi untuk sambung semula. InsyaAllah. Baik, tips yang pertama, kita nak kenali dia. Nak cuba sekuat kudrat kita untuk kenali Allah dengan lebih dekat. Baik, saya kenal suami saya, ya, maka saya sangat mencintai suami saya. Itu lumrah. Bila kita kenal, kita akan cinta. Saya kenal mak saya, abah saya dekat Terengganu, mama abah saya dekat Kuala Krai, Kelantan. Maka saya sangat bertaut hati dengan mereka. Dari KL ni selalu rindu kepada mereka di sana. Itu kuasa kenal. Maka bijaksana sungguh, siapalah yang buat ungkapan ni. Tak kenal maka tak cinta. Ya, Masya Allah ya.
Orang yang kenal dan cintakan kerjayanya misalnya, ada yang sampai sanggup gadaikan nyawa demi kerjayanya tu. Sanggup pertaruhkan segala-galanya. Ini kuasa kenal. Dia feel, ya, dia merasai, menjiwai apa yang dikenal tu. Ya, saya bagi contoh seorang juruterbang. DJ Faiz pernah dengar tak tentang kapal terbang Learjet? Tak pernah dengar? Tak pernah ya. Ia ni sebuah kapal terbang yang kecil saja, boleh muat 5 ataupun 6 penumpang saja. Ia seperti kita duduk dalam sebuah silinder kecil tapi digerakkan oleh sepasang enjin jet yang sangat laju. Hebatnya kapal terbang ni, ia boleh jimatkan separuh masa perjalanan daripada kapal terbang komersial yang biasa ni. Pengasasnya bernama Bill Lear. Seorang juruterbang, usahawan, pencipta yang berjaya. Dan kapal terbang kecilnya ni mendapat sambutan yang sangat hebat sekitar tahun 1964. Sekelip mata saja, ya, bila dilancarkan, kapal terbangnya terjual sebanyak 120 biji. Banyaklah tu kiranya ya. Tapi malangnya beliau dikejutkan dengan berita 3 kapal terbangnya terhempas secara misteri. Lalu, Bilia ni serta-merta arahkan semua penerbangan dihentikan demi nak selamatkan banyak nyawa manusia. Meskipun dia tahulah ya, ada risiko kalau dia buat pengumuman sebegitu nanti dia akan dapat publicity negatif lah. Ramai orang mungkin pulang balik kapal terbang yang dibeliknya tadi ya. Tapi beliau sanggup untuk rugi jutaan ringgit, tak kisahlah, asalkan beliau dapat buat kajian betul-betul. Dan sangat mengejutkan apa yang beliau buat. Ya. Bila beliau kaji-kaji, beliau susah, ya, rumit nak jumpa apa masalah sebenarnya yang terjadi pada jetnya ni. Yang terjadi pada jet ni, akhirnya beliau rasa ada sesuatu yang berlaku yang tak dapat dikesan dari darat, kena kesan dari udara. Maka beliau sanggup terbangkan diri sendiri, ya, melalui sebuah jetnya lah, dan cuba lakonkan semula keadaan tragedi ngeri tu dari udara. Orang terkejut, ini tindakan gila. Tapi beliau sanggup buat apa saja sebab beliau rasa integritinya pada kerjayanya tu. Ya, beliau kenal, ya, ini kenal potensi diri dan beliau sanggup pertaruhkan apa saja termasuk harta dan nyawa untuk kerjaya tu. Ini kuasa kenal. Saya nak ceritakan bila Bilia ini kenal dia ada potensi, dia tahu, dia rasa maruah diri dia itu pada kerjayanya itu, pada kapal terbangnya itu, maka impak dia sanggup korbankan nyawanya. Yes. Begitu juga kita tengok di Palestin. Ya, Syabab Al-Qassam. Diabdikan setiap denyut nafas untuk membela bumi suci Palestin. Sebab mereka kenal, mereka feel, mereka merasai sebenar-benarnya arti jihad itu. Dan mereka cuba nak dapat redha Allah dengan apa yang mereka lakukan sekarang ni. Jihad, jihad, jihad. Itu nafas mereka setiap hari. Subhanallah. Bila kita kenal, bila kita rasai kehebatan Allah, kita akan sanggup buat apa saja. Tapi sedihnya, ramai hari ini remaja kita, ya, tak begitu kenal Allah. Sebab tu nak solat pun tak berapa sanggup nak korbankan. Masalah sikit ya. Nak tarik selimut tebal subuh-subuh pun tak sanggup. Tak sanggup nak ekspresikan cinta secara pengorbanan begitu untuk Allah. Sebab apa? Kuasa kenal tu kurang. Ya, feel tu kurang lagi. So dia tak bawa impak kepada kesanggupan kita untuk korbankan apa-apa saja kepada diri kita ni, letih ke penat ke tak kira, untuk Allah aku mesti buat. Masalahnya adalah tidak mengenali. Yes. Sebab tu saya hurai panjang tadi tentang kuasa kenal, impak kenal. Baik.
Itu yang pertamanya. Itu yang pertama. Okey, dan ada 4 lagi semuanya ni. Ya, subhanallah. Tips untuk kita ekspresikan berkenaan dengan I love you Allah. Bagaimana mungkin mudah dari segi berkata-kata tu saja memang senang. Betul. Tapi macam mana kita nak ekspreskan apa yang kita sayang tu, apa yang kita suka. Dan sebenarnya kita sayang Allah tu macam mana kita nak ekspreskan. InsyaAllah kita akan bersama selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan bersama-sama ikuti Remaja IKIM FM bersama dengan Ustazah Fatimah Syaraha. Kita akan berkongsi berkenaan dengan I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Kembali selepas ini di Remaja IKIM FM. Terima kasih untuk rakan-rakan saya yang terus bersama kami di pilihan sama anda IKIM FM malam ini. Temankan saya Faiz Haji Osman untuk Remaja IKIM FM hari Selasa 10 malam. Okey, dan malam ini saya bawakan Ustazah Fatimah Syarha untuk anda. Kita berkongsi berkenaan dengan topik I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Kita bersama-sama dan tadi Ustazah dah kongsikan berkenaan ada 5 tips semuanya. Tips yang pertama saya difahamkan ada banyak lagi yang bakal dibicarakan oleh Ustazah. Mungkin kita nak teruskan bersama-sama, kita dengarkan tips-tips untuk kita ekspresikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Terima kasih DJ Faiz. Tip pertama pun tak habis lagi ya DJ Panjang Faiz. lagi. InsyaAllah banyak yang kita bakal kongsikan. Sebab tadi kita bincang tentang impak kenal itu cukup hebat. Saya. Sekarang persoalannya bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita tengok kesan kenal tu. Yes. Sekarang ni kita nak tahu pula macam mana caranya untuk kita mengenali. Jadi pengetahuan kita ni sangatlah terbatas nak kenal Allah. Maka dengan bantuan wahyu, Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Asma'ul Husna. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah ada nama-nama yang baik, maka serulah, berdoalah dengannya. Dengan Al-Asma'ul Husna tu, kita tahu Allah mempunyai kesempurnaan yang mutlak. Tak ada cacat, tak ada kurang, tak sakit, tak mati. Kita adamu. Ya, sebab bila kita sakit, kita ada Asy-Syafi. Kita ngadulah kepada Asy-Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Kalau ngadu kat manusia, manusia boleh buat apalah sangat ya nak bantu kita. Bolehlah tolong sikit-sikit untuk berikhtiar ubatkan. Tapi kalau ngadu pada Allah, Allah Maha Kuasa nak sembuhkan terus penyakit tu. Jadi kita ngadulah kepada Duhai Tuhan yang Maha menyembuhkan. Kalau kita ada masalah, kita ngadulah kepada yang Maha menyelesaikan masalah. Kata Imam At-Tirmizi, ya, beliau mengemukakan satu riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah SAW, andai dibebani dengan satu urusan, baginda akan ulang-ulang nama kekasihnya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Duhai Allah yang Maha Hidup, duhai Allah yang Maha Hidup lagi Maha Kekal, mentadbirkan makhluk, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Nabi ulang-ulang dia ekspresikan rasa mengadu dia itu kepada Allah. Tu pun dah rasa cukup terpujuk dah daripada beban masalah tadi. Sebab tu kalau kita pun rasa duka cita, rasa keluh kesah dan gelisah, ya, kita kena yakin kita ada tempat yang boleh pujuk kita. Kita ni lemah. Kita sangat berhajat kepada yang Maha Kuat. Maka rebahkanlah rayuan kita semua kepada yang Maha Kuat itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Ulang banyak-banyak kali. Dia lahir kekuatan daripada diri kita ini. Daripada sumber kekuatan Allah Rabbul Jalil. DJ Faiz, kita ni kecil sangat kan? Betul. Kita tak mampu nak lihat zat Allah. Allah Maha Besar. Apa yang perlu kita yakin? Kalau tiba-tiba kita rasa terfikir nak lihat Allah,
Ya, kita kena yakin zat Allah tak sama dengan suatu apa pun. Tak terjangkau di akal kita. Kalau syaitan cuba gambarkan zat Allah dalam bentuk patung, kita kena berhujah dengan syaitan. Itu patung, bukan Allah. Kalau syaitan cuba nak gambarkan zat Allah itu dalam bentuk salib misalnya, kita berhujah. Itu salib, bukan Allah. Mudah je kan? Tapi kena rajinlah berhujah. Itu pun tanda kita ekspresikan cinta. Ada cabaran-cabaran lain nak cuba rosakkan kita punya imajinasi ni, untuk gambarkan Allah dengan pelbagai gambaran. Maka kita kena pertahankan dengan banyak berhujah, dengan penuh kekuatan. Sebab Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, Laisa kamislihi syai'. Allah ni tak sama dengan satu apa pun. DJ Faiz, saya memang jumpa ramai sangat remaja yang cuba nak bayang Allah tu macam mana. Jadi senang ceritanya. Allah dah sebut Allah tak sama dengan satu apa pun. Jadi kalau syaitan cuba nak buat gambaran juga dalam minda kita, kita sebutlah kalau gambarannya tu bentuk gunung, itu gunung. Allah tak sama. Kalau gambaran itu dalam bentuk apa lagi? Bentuk kerusi ke? Itu kerusi, Allah tak sama. Kita kena berhujah. Jadi tadi kalau kita kenal Allah dengan Al-Asma'ul Husna, ya, sekarang kita nak bincang pula tentang kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui petunjuk Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita ini lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kita semua. Beliau, baginda ada bersabda, Aku adalah orang yang paling kenal Allah berbanding kalian. Maka aku adalah orang yang paling takut kepada Allah berbanding kalian. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ada remaja tanya, ya, Ustazah, Nabi macam bangga je. Kan tak baik berbangga-bangga. Apa kita jawab, ya? Adik, Nabi bukan nak bangga-bangga dengan hadis ni tadi, ya. Tapi Nabi ajar kita apa yang kita tak tahu. Dengan hadis tu kita tahu bahawa kita kena banyak rujuk Nabi. Sebab Nabi lah paling kenal Allah. Kalau kita tak rujuk Nabi, nanti kita rujuk logik akal kita sendiri. Ya? Jadi petunjuk Nabi tu sumber paling kuat selepas Al-Quran. Kalau orang tanya Nabi tentang Allah, Allah ajar Nabi jawapannya siap-siap. Dan jawapan Allah tu, ya, DJ Faiz, romantik sangat. Subhanallah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakanlah aku ni dekat aja. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku makbulkan siapa-siapa yang doa kepadaku kalau dia berdoa. Surah Al-Baqarah ayat ke-186. Tapi DJ Faiz, ya, Nabi dah tak ada ni. Maka remaja duk tertanya-tanya, kita nak nampak siapa sebagai contoh depan mata yang hidupnya kenal Allah. Yes, kita ada Al-Quran, kita ada Sunnah, tapi remaja sangat berhajatkan kepada contoh depan mata. Nabi tinggalkan pewaris Nabi. Subhanallah. Ya, meskipun Rasulullah SAW dah pun meninggalkan kita, namun baginda mewariskan para ulama untuk menerangkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita semua. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28. Inna man yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya ialah para ulama. Jadi kita nak kenali dan cintai ulama. InsyaAllah kita akan lebih kenal dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni, ya, DJ Faiz, kita telah pun mendengar tentang berita ramai ulama dipanggil pulang jumpa Allah. Ya. Ulama-ulama besar yang ada sekarang ni pun, kita tengok usia mereka pun sangat dah di usia senja lah. Contohnya Syekh Al-Qaradawi misalnya, ya, usianya dah pun 87 tahun.
dah hampir sangat dengan 90 tahun. Bila masa saja Allah boleh panggil ulama-ulama ni. Jadi, kita bukan nak rintih-rintihkan kenyataan ni, tapi kita kena bermotivasi hebat pada malam ini untuk suburkan tunas baru pewaris Nabi. Kalau bukan kita, para remaja, para anak muda, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Malam ini juga kita kena cuba melalui tangga-tangga untuk kita menimba ilmu. Sebab dengan ilmu itu kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan cintai ulama, cintai Rasul, insya-Allah kita akan jadi orang yang lebih feel, merasai, mencintai dan mampu ekspresikan cinta kita kepada Allah, mengabdikan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia berkenaan dengan kenali Allah. Dan rakan-rakan saya, apa juga persoalan anda, singgah ke laman Facebook kami di facebook.com/ikim.fm ataupun anda boleh bersama kami menerusi talian 0362051500. Anda boleh dial dan sama-sama bertanyakan soalan berkenaan dengan topiknya I Love You Allah, bagaimana ekspresikannya. Kita bersama dengan rakan pemanggil kita waktu ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Terputus taliannya. Sekali lagi talian kami dibuka 0362051500 untuk sama-sama kita berkongsi malam ini apa juga persoalan anda berkenaan dengan I Love You Allah, bagaimana ekspresikannya. Dan rakan-rakan saya, insyaAllah anda boleh juga bersama-sama kami di Facebook ikim.fm. Kita bersama dengan rakan pemanggil kita waktu ini. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Siapa di talian saya malam ini? Saya Hardi. Dari mana Hardi? Ya, dari Indonesia, tapi kerja di Malaysia. Silakan Hardi. Nak mau tanya ni, Cik. Ya, silakan. Apa perbandingannya cinta kita kepada Allah daripada cinta kita kepada awek? Cinta kepada apa tu? Kepada awek. Oh, okey. Okey. Perbandingannya itu mana lebih besar bandingkan cinta kita pada awek? Allah itu menciptakan kita. Okey, tolong dijelaskan sama Ustazah. Itu dia. Okey, terima kasih Cik Adi. Okey, terima kasih juga. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mungkin kita ambil satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diminta bersedia 0362051500. Dan mungkin kita nak bersama dengan soalan rakan kita di Facebook daripada True Hafi. Bagaimana kita hendak ekspresikan cinta kepada Allah dengan sepenuh hati jika kita masih belum ada ilmu mengenal Allah? Telah pun saya kongsikan tadi. Dan adakah dengan sentiasa berzikir dan beristighfar akan datangnya cinta kita kepada Allah? Bagaimana Ustazah? Terima kasih untuk soalan yang baik daripada insan yang baik. Mungkin beliau tengok remaja hari ni ramai cintakan awek tu nombor satu dalam hidup. So apa perbandingannya? Berkata ulama yang muktabar Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam bukunya Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, taman orang-orang yang mencinta dan merindu. Kata beliau, cinta itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, cinta kepada Allah. Itu sebenar-benar cinta, seagung-agung cinta. Cinta kedua, cinta kerana Allah. Iaitu cinta yang boleh menghantarkan kepada redha Allah. Sebab Allah yang suruh kita mencintai benda-benda ni. Contohnya kita mencintai ibu bapa, mencintai pasangan, anak-anak, mencintai ilmu, bahkan mencintai harta kita pun, kalau kerana Allah, itu cinta yang boleh menghantar kita kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah cinta bersama Allah.
iaitu kita meletakkan sama, ya. Cinta-cinta lain ni sama macam kedudukan Allah. Sepatutnya kalau Allah call tu, kita cepat-cepat pergilah menyahut call daripada Allah. Tapi cinta yang ni, orang lain call, kita cepat-cepat sahut panggilan dia. Tapi panggilan Allah kita buat dek saja. Kita takut masuk kategori ni. Cinta bersama Allah. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, ada di kalangan manusia ini yang mengambil tandingan-tandingan lain. Ya, sama macam mereka mencintai Allah. Ya, sama, bukannya kerana ke apa tak, kata sama. Mereka mencintai tandingan ini sama seperti mereka mencintai Allah. Dan juga dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah ada menyebutkan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Kalaulah abah-abah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, ataupun pasangan kamu, ataupun disebutkan asyirah, ya, keluarga kamu, atau mal kamu, harta kamu, ataupun maskan, tempat tinggal kamu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Lebih kamu cintai dari Allah, dari Rasul, dari jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah kamu. Ya Allah, Allah ukut kat situ. Ya, sehingga nanti Allah datangkan peringatannya. Kalau kita tengok dalam sunannya surah At-Taubah ayat 24 tadi, seorang ulama, Abdullah Nasir Ulwan, dalam bukunya Al-Islam wal Hub, beliau meletakkan ada 3 tingkat cinta di sini. Cinta agung, cinta kepada Allah, Rasul dan jihad. Cinta pertengahan, cinta kepada yang saya sebut tadi, cinta pada abah, cinta pada anak, cinta pada saudara, cinta pada pasangan, pada keluarga, pada harta, tempat tinggal. Itu cinta pertengahan. Cinta hina, cinta rendah, kata beliau, ialah meletakkan cinta-cinta yang pertengahan tadi itu. Lebih dari cinta Allah. Dan sekarang cinta pada AWEX tak masuk list ni pun. Tak dalam senarai ni. Masya Allah. Ya. Jadi fikir-fikirkanlah insya-Allah sama-sama pada malam ni. Dan soalan dekat Facebook ya. Kita bersama dengan Chua Hafi tadi. Bagaimana, adakah dengan sentiasa berzikir dan beristighfar akan datangnya cinta kita kepada Allah? Okey, beliau tanya bagaimana untuk kita yang belum kenal Allah ni, cukup ke dengan zikir dan istighfar? Kita kena tambahkan ilmu lah, supaya dengan ilmu itu kita dapat lebih menjiwai apa yang kita nak ekspresikan kepada Allah ni. Ataupun selalu kita dengar ungkapan fikir dan juga zikir. Fikir bertafakur. Kebetulan ya, suami saya Dr. Farhan Hadi ada buat suatu buku, tajuk dia Tuhan Lebih Saintifik. Beliau menjelaskan dalam tu tentang hujah-hujah secara saintifiknya, betapa logiknya, betapa munasabahnya hidup kita ni sangat perlukan Allah. Dan kalau orang etis kata mereka tu hebat, mereka tu ada penuh dengan dalil-dalil saintifik, rupa-rupanya Allah jauh lebih saintifik daripada mereka ni, jauh lebih hebat. Maka itu boleh membantu kita fikir, dan fikir itu akan menambahkan ilmu dan kenal kita kepada Allah. Dan tak dilupakan juga kita doa, zikir, istighfar dalam hati itu juga memang memberi makanan yang lazat untuk jiwa kita makin lama makin jinak, makin lunak untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Jadi insya-Allah semoga bertaut hati kita untuk terus cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin saya begitu terasa betapa singkatnya masa yang kita ada, Ustazah, untuk perkongsian kita pada malam ini. Topiknya sekali lagi I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. InsyaAllah baru tip pertama, dan saya percaya tip pertama ni pun belum habis lagi Ustazah bicarakan. Dan mungkin ada sedikit kesimpulan malam ini berkongsi, dan juga ada persoalan daripada rakan kita yang mungkin kita nak akhiri perbincangan kita. Bagaimana daripada Suzana Asrar, katanya macam mana kita nak ajak kawan-kawan yang jauh dari agama untuk membawa mereka sama-sama mencintai Allah dengan melakukan suruhan dan meninggalkan larangannya. Kadang cuba untuk menegur kawan tapi dituduh bajal alim. Kita tahu kita tak sempurna, tapi kita cuba untuk jadi hamba-Nya yang diredai dan dicintai. Macam mana Ustazah?
Subhanallah, ini soalan yang saya sangat suka sebab daripada soalannya saya dapat menghidu harumnya jiwa dia nak bawa kawan-kawan dia sama-sama rasai bestnya cinta Allah ni. Ya. Maka saya sebagai kesimpulannya juga untuk menjawab soalan ini, saya tujukanlah satu ungkapan istimewa untuk diri saya dan semua tentang cabaran kita nak ajak kawan-kawan ni memang bukan senang, ya. Duhai diri, kenapa kau mengeluh kepenatan? Kau muram kekecewaan. Kau murung kesedihan. Kau resah kebimbangan. Hanya kerana seruanmu tiada jawapan. Ingatlah, pribadi pejuang sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tabah meniti hari, bermula dari seorang diri, menyampaikan dakwah sembunyi-sembunyi. Bukannya baginda tidak berani, namun itu tertib wahyu, strategi Rabbi. Ucapan baginda bukan dari nafsu, melainkan wahyu yang suci. Ucapannya hikmah dari kalbu embun pagi, disambut oleh hati yang bersih dan jiwa yang fitri. Fikrah dijernihkan, akal didekati. Ajarannya menyentuh hati sanubari, juga dengan hujah dan keterangan hakiki. Dengan hikmah, dengan penuh seni, bila mana ada perdebatan, dirukaikan hati-hati. Bila mana dizalimi, dilontarkan doa kasih dan sejati. Dalam dakwah ini, wahai remajaku sayang, suburkanlah baik sangka, agar hatimu tenang, agar hatimu kuat, bukan dirundung kelemahan. Perbaharuilah imanmu, saban ketika. Ingati janjinya, keredaan dan syurga. Sedari sunnah perjuangan, dipenuhi derita, dihujani kepayahan, untuk kau tempuhinya dengan ketabahan. Selamat berjuang, ampun maaf dari saya, doakan Allah sudi ampunkan saya, dan Allah sudi rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Puitis sungguh kesimpulan kita pada malam ini untuk topiknya Allah, I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Tapi jangan risau, insya-Allah kita akan sambung semula. I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Ada banyak lagi tips yang akan saya kongsikan, ada 4 lagi, dan insya-Allah tip pertama kenali Allah tu begitu luas maknanya dan banyak lagi yang perlu kita rukaikan kembali, dan sama-sama kita muhasabah adakah sejauh ini kita sudah pun mengenali Allah Subhanahu wa taala. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah sudi meluangkan masa bersama IKIM FM untuk remaja IKIM FM dengan topiknya I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. InsyaAllah kita akan kembali semula minggu hadapan Ustazah. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saya ucapkan untuk anda rakan-rakan saya yang terus bersama kami di IKIM FM. Pilihan utama anda, saya suka nak sebut ni, Sukartini Sukiman tadi yang saya kata berusia 50 tahun. Katanya dari Singapura, tiap minggu tak miss. Alhamdulillah. Terima kasih banyak rakan-rakan saya di Singapura. Katanya 3 anak, mempunyai 3 anak remaja usia 22 hingga 26 tahun. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sukartini Sukiman. Okey, terima kasih diucapkan rakan-rakan saya yang terus bersama kami. InsyaAllah minggu hadapan kita akan kembali semula bersama dengan Ustazah Fatimah Syarha. Pastikan temu janji anda. Kita akan sambung semula bicara kita dalam I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Untuk semua